Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 7 ingin mempersembahkan satu majalah yang bertajuk Pendidikan versus Pengalaman daripada 4 orang. Yang pertama saya Muhammad Rafi bin Kadir, yang kedua Nurul Izzah Atirah binti Muhammad Hatta, yang ketiga Najiah binti Muhammad Khairuddin, dan juga yang keempat Nur Syasha Izzati binti Azurman. Saya sebagai editor majalah ini ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Amalina binti Ibrahim, iaitu lecturer kami atribut kejayaan graduan, yang mana beliau telah memberikan tunjuk ajar yang terbaik kepada kami untuk kami menyiapkan projek ini. Kami telah membuat projek ini dengan bersusah payah, bertungkus lumus dalam menyiapkan, dan terima kasih juga kepada ahli kumpulan yang lain, iaitu Izzah Atirah, Najiah serta Syasha Izzati, yang telah memberikan kerjasama yang terbaik dalam memberi idea-idea yang bernas serta ayat-ayat yang sesuai saya masukkan di dalam majalah ini. Tidak lupa juga kepada ahli keluarga yang juga telah memberi semangat kepada kami untuk meneruskan kami menyiapkan projek ini. Individu yang mempunyai pendidikan akan tetapi tidak diambil kerja kerana tidak mempunyai pengalaman. Ada seorang individu yang mempunyai pengalaman, tidak diambil kerja kerana tidak mempunyai pendidikan. Oleh itu, marilah kita sama-sama lidah perkara ini, sama menyelami macam mana cara nak menyelesaikan perkara ini. Pengalaman merupakan dua aspek yang sangat penting dalam kehidupan kita. Pendidikan ialah sesuatu perkara yang memerlukan ilmu. Kita cari ilmu sehingga kita memahami sesuatu perkara. Dan juga pengalaman merupakan satu kemahiran dalam sesuatu bidang. Jadinya di sini kita ingin bidas manakah satu perkara yang merupakan amat penting, sama ada pendidikan ataupun pengalaman. Kelebihan mempunyai sijil kelulusan akademik adalah sehingga kini masih terdapat pekerjaan dan majikan yang memerlukan sijil tersebut untuk menjawat jawatan kosong di syarikat mereka. Seperti contoh, untuk menjadi seorang pembantu tadbir, seseorang itu sekurang-kurangnya mempunyai sijil pelajaran Malaysia iaitu SPM ataupun diploma. Malah, pekerjaan yang memerlukan sijil kelulusan akademik adalah seperti dalam bidang undang-undang, perakaunan, kedoktoran, kejuruteraan dan sebagainya. Buat masa kini, belum pernah lagi sejarah yang tercipta mereka yang menjawat jawatan tersebut tidak mempunyai sijil kelulusan akademik. Hal ini kerana paling tidak pun mereka semestinya pemegang sijil ijazah sarjana muda dalam bidang yang mereka ceburi, sama ada di dalam universiti awam ataupun swasta. Seterusnya, tokoh pendidikan yang diambil ialah Datuk Dr. Syekh Muzaffar Syukur, di mana beliau mempunyai sijil kelulusan akademik dari Kolej Perubatan Kasturba di India. Dengan sijil tersebut, beliau telah menjawat jawatan sebagai doktor perubatan di pelbagai hospital di Malaysia. Dengan pengalaman tersebut, beliau gunakan sehingga beliau dapat mengharumkan nama negara sebagai angkasawan pertama Malaysia. Antara ciri-ciri yang diperlukan majikan kepada mereka yang mempunyai sijil kelulusan akademik adalah komunikasi yang baik, semangat kerja berpasukan dan sifat kepimpinan serta tahap kecerdasan yang tinggi. Komunikasi yang baik ini perlu diasah sejak awal pengajian lagi. Begitu juga dengan semangat kerja berpasukan dan sifat kepimpinan. Manakala tahap kecerdasan ini dapat diukur dengan kelulusan CGPA pelajar dan kebolehan mereka dalam menyelesaikan tugasan yang diberikan oleh majikan. Berkaitan pengalaman, nak sambung belajar lepas SPM atau kerja? Helaian tajuk ini menerangkan tentang perjalanan seseorang dalam membuat keputusan sama ada untuk mereka meneruskan pengajian ke IPTA atau terus bekerja selepas tamat sijil pelajaran Malaysia mereka. Sebenarnya, ramai kalangan remaja yang selepas SPM, mereka mempunyai dilema sama ada untuk meneruskan pengajian ataupun tidak. Salah satu faktor mereka tidak menyambung pengajian mereka adalah disebabkan faktor ekonomi keluarga mereka yang kurang berkemampuan untuk membayar yuran mereka untuk melanjutkan pelajaran mereka. Bagi mereka yang mempunyai latar belakang keluarga yang berkemampuan, pasti mereka akan dibayar oleh keluarga mereka untuk melanjutkan pengajian. Kalau mereka sambung, banyak kewangan yang perlu mereka gunakan. Salah satunya adalah duit untuk harian makan mereka, yuran asrama, yuran pengajian, duit buku dan sebagainya. Mereka juga tidak sempat untuk membuat simpanan duit mereka. Malahan,
Selepas tamat belajar, belum tentu untuk mereka mendapatkan pekerjaan sebab kebanyakan syarikat lebih memilih untuk mengambil pekerja yang mempunyai pengalaman untuk memudahkan kerja mereka. Dan terutama dalam bidang keuangan, pentadbiran ataupun kemahiran, mereka lebih banyak belajar di tempat pengajar mereka berbanding melakukan praktikal. Oleh kerana itu, ramai sangat lambakan pelajar lepasan IPT yang tidak mendapatkan pekerjaan lagi. Apakah kelebihan yang akan diperolehi oleh mereka yang lebih banyak mengumpul pengalaman berbanding sijil pendidikan? Yang pertama adalah kelebihan bagi mereka untuk mendapatkan peluang pekerjaan. Rata-rata kekosongan jawatan, syarikat meletakkan syarat bagi seseorang pemohon mempunyai pengalaman sekurang-kurangnya 2 tahun ataupun lebih. Hal ini kerana memudahkan syarikat dalam mengendalikan pekerja kerana sudah mempunyai keahlian dalam melaksanakan tugas mereka. Dan yang kedua adalah mempunyai teknik dan kemahiran. Pengalaman dapat memberikan seseorang kelebihan yang istimewa dalam melaksanakan tugas. Ianya memberikan pengetahuan praktikal secara langsung yang mungkin tidak dapat dimiliki oleh mereka melalui pendidikan itu sendiri. Tokoh pengalaman yang ingin saya kongsikan kepada anda iaitu seorang jutawan burger berjenama Ramli. Beliau merupakan seorang anak petani dan terpaksa mengikut abangnya berhijrah ke Selangor untuk mendapatkan pekerjaan disebabkan faktor kesempitan hidup. Beliau ialah Datuk Haji Ramli bin Mokni yang berusia 64 tahun. Selepas beliau mendapatkan pekerjaan di Selangor menjadi seorang buruh, tidak lama kemudian beliau mendapatkan pekerjaan sebagai seorang pemotong daging. Tidak lama kemudian beliau lebih serius dalam bidang pemprosesan daging. Akhirnya beliau mengambil keputusan untuk menjual daging dan menghasilkannya sendiri selepas negara mempunyai pergolakan berkaitan isu halal dan haram, di mana kebanyakan mereka yang menjual daging di pasar merupakan pemiliknya adalah seorang yang bukan Islam. Tidak lama kemudian berkat kesabaran beliau mempunyai sebuah gerai dan beliau menjual daging mentah dan juga daging yang siap dimasak. Pada awalnya beliau hanya menjaja daging yang beliau jual di sebuah flat sahaja. Selepas mempunyai gerai, tidak lama beliau mendapat sambutan daripada 200 keping burger sehari bertukar menjadi 2,000 hingga ke 3,000 daging burger dalam masa sehari. Dan selepas 4 tahun beliau mempunyai kilang sendiri. Okey, dan cabaran yang dihadapi oleh beliau adalah di mana beliau ingin membuat pinjaman di bank. Okey, kebanyakan bank tidak mempercayai produk yang dikeluarkan oleh beliau dengan alasan rakyat Malaysia, orang Malaysia tidak menggemari burger. Dan berkat kesabaran beliau bersama dengan isterinya, akhirnya beliau telah mendapatkan pinjaman di sebuah bank dan akhirnya beliau memulakan kejayaan mereka bermula dari situ. Dan akhirnya kini beliau bergelar jutawan dan burgernya kini dikenali oleh orang ramai dan kini menjajah di serata dunia. Contoh tokoh luar negara yang berjaya di dalam perniagaan sama ada dari lulusan pengajian tinggi dan juga yang melalui pengalaman sahaja. Yang pertama, 2 contoh tokoh yang berjaya dalam pengajian di universiti serta berjaya dalam perniagaannya. Yang pertama ialah Jeffrey Preston Bezos. Beliau dilahirkan pada 12 Januari 1964 dan sekarang beliau berumur 57 tahun. Nilai bersih harta beliau pada masa kini ialah 150 bilion US dollar dan beliau merupakan lulusan ijazah sarjana sains kejuruteraan elektrik dan komputer dari University Princeton. Dan beliau merupakan pengasas dan ketua pegawai eksekutif Amazon.com. Sebelum mengasaskan Amazon.com, beliau bekerja sebagai penganalisis kewangan untuk D.E. Shaw & Co. Beliau mengasaskan Amazon pada akhir tahun 1994. Syarikat itu bermula sebagai kedai buku dalam talian dan telah berkembang ke pelbagai produk dan perkhidmatan, termasuk video secara langsung dan audio. Ia kini merupakan syarikat jualan dalam talian terbesar di dunia serta pembekal perkhidmatan infrastruktur awan terbesar di dunia menerusi perkhidmatan web Amazon. Pada 27 Julai 2017, beliau menjadi orang yang terkaya di dunia apabila nilai bersih hartanya dianggarkan meningkat kepada lebih dari 90 bilion US dollar. Kekayaannya melepasi 100 bilion US dollar untuk kali pertama pada 24 November 2017. Beliau ditetapkan sebagai orang terkaya dalam sejarah moden selepas nilai bersih hartanya meningkat kepada 150 bilion dolar pada Julai 2018.
kedua ialah perniagaan yang berjaya tanpa mempunyai pendidikan yang tinggi. Yang pertama ialah Michael Saldell. Beliau dilahirkan pada 23 Februari 1965 dan kini beliau berumur 56 tahun. Nilai bersih harta beliau dianggarkan sebanyak 51.7 bilion US dollar. Beliau merupakan lulusan dari Memorial High School dan beliau pernah menyambung pengajian di University Harvard, tetapi beliau memilih untuk berhenti dan fokus pada perniagaan beliau. Beliau merupakan pengasas dan ketua pegawai eksekutif Dell Technologies Incorporation dan MSD Capital. Sejak kecil, beliau mengakui sudah meminati dengan komputer dan juga perniagaan saham. Ayahnya merupakan pelabur saham dan juga doktor gigi dan ibunya pula ialah pengurus kewangan. Kedua hal ini yang menginspirasi beliau lebih dari segalanya. Ketika berumur 12 tahun, beliau mengoperasikan bisnes perdagangan, surat pesan dan menghasilkan sebanyak 2,000 US dollar. Ketika beliau berumur 14 tahun, beliau mulai memiliki komputer pertamanya iaitu Apple II. Dan daripada sinilah beliau mempelajari dan mengembangkan kemampuan komputer tersebut. Beliau juga sempat bekerja separuh masa ketika beliau masih bersekolah di Memorial High School. Pekerjaan tersebut memberikan beliau pengalaman untuk mempelajari beberapa strategi penjualan yang berguna. Pada tahun 1984, beliau memulai perusahaan komputernya dan telah membuat projek PC Limited dengan menggunakan wang tabungannya sendiri. Dari situlah beliau mula berjinak dengan komputer dan komputer yang dihasilkan oleh syarikat beliau mendapat sambutan orang ramai. Pada tahun 1992, beliau telah menjadi CEO termuda pada usia 27 tahun. Pada hari ini, Dell Computer Corporation yang telah dibangunkan olehnya adalah salah satu syarikat terkemuka dalam kalangan pembuat PC. Antara masalah yang kami hadapi sepanjang pembikinan majalah dan video pembentangan ini adalah kami terpaksa membuat beberapa kali tapisan bagi memilih tajuk yang sesuai untuk subjek ini. Seterusnya, kami perlu mencari masa yang sesuai untuk membuat perbincangan kumpulan membandingkan kami mempunyai komitmen pekerjaan. Seterusnya, antara masalah yang lain adalah kami perlu mencari template majalah yang sesuai mengenai tajuk dan isi kami. Dan yang terakhir, kami perlu merancang perjalanan video pembentangan yang tersusun. Seterusnya ialah penyelesaian masalah sepanjang proses pembuatan majalah. Yang pertama ialah berbincang bersama setiap ahli kumpulan tentang pemilihan tajuk yang sesuai. Setiap ahli dalam kumpulan kami memberikan idea masing-masing dalam memilih tajuk yang bersesuaian dengan apa yang diminta oleh pensyarah. Yang kedua ialah menetapkan masa yang sesuai untuk sesi perbincangan mengenai tajuk. Setiap ahli bertanggungjawab untuk mencari masa dan tarikh yang sesuai untuk kami membincangkan tentang tajuk kami. Dan kami akan membincangkan tentang isi yang sesuai, visual majalah yang sesuai supaya majalah kami cantik, menarik dan sesuai untuk dibaca. Yang ketiga ialah memilih satu template majalah yang paling terbaik serta merangka isi majalah sesuai dengan tajuk yang dipilih. Selepas kami memilih tajuk yang telah dipersetujui oleh ahli kumpulan, setiap ahli diberi tugasan subtopik yang bersesuaian dengan tajuk utama. Dan setiap ahli juga perlu mencari template yang bersesuaian dengan tajuk supaya majalah itu lebih menarik untuk dibaca. Yang keempat ialah perancangan perjalanan video yang sistematik. Cara penyusunan video sehinggalah cara mengedit video pembentangan kami berpuas hati dengan hasilnya. Apa yang kami rancangkan dalam minit mesyuarat, kami telah lemparkan dalam video kami, dalam majalah kami dan semua idea telah kami lemparkan dalam majalah dan juga pembentangan video kami. Kesimpulan daripada majalah ini ialah untuk memberi inspirasi kepada seluruh lapisan masyarakat, sama ada mereka boleh menyambung pelajaran mereka ke Menara Gading ataupun yang hanya belajar sekerat jalan. Hal ini bukanlah satu perkara yang menunjukkan kita gagal, kerana syarat-syarat untuk berjaya bukanlah pada pendidikan, bukanlah pada pengalaman. Bahkan syarat untuk kita berjaya ialah pada usaha kita sendiri dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekian daripada kami kumpulan 7. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.